سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إن شئت سهلا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة لله رب العالمين. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan, sihat semua malam ni insya-Allah? Ibu-ibu sihat insya-Allah? Alhamdulillah. Yang saya muliakan tuan pengurusi masjid kita, tuan imam, ahli jawatan kuasa, para alim ulama, para asatizah, para habaib, muslimin muslimat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah sekalian. Marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita berada di dalam rumah Allah, satu tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah apabila Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menjadi tetamu-tetamu Allah. Sungguh pun kesibukan kita dalam urusan kita masih lagi Allah jemput kita, dan kita masih lagi mampu untuk meluangkan masa berada di dalam rumah Allah yang mulia ini insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diberikan peluang oleh Allah untuk menjadi khuddam ataupun khadam bagi rumah Allah ini, mereka ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang diberi pilihan dan peluang oleh Allah untuk menjadi mutawif, sama ada haji ataupun umrah. Allah bagi peluang pada dia kerana niat dia tu nak menyantuni tetamu-tetamu Allah. Dia nak menyantuni tetamu Allah, maka Allah jemput dia sekali. Allah jemput tetamu Allah tu datang ke Mekah dan Madinah. Oleh kerana dia ini nak menyantuni tetamu Allah, maka dia pun dijemput sekali, untuk pergi menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Begitulah sekali anugerah yang sebenarnya bukan semua dapat, bukan semua berpeluang. Kalau Allah tak izinkan, tak ada peluang tersebut tuan-tuan. Baiklah, pada malam ini insya-Allah kita berada pada bulan apa ni tuan-tuan? Bulan Alhamdulillah. Dengar bulan Rabiul Awal tu seronok dengar. Takut-takut ada yang jawab bulan September. Terkejut. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rabiul Awal ini adalah satu bulan yang sangat istimewa. Kerana bulan inilah Allah pilih untuk seorang insan yang menjadi Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya, penutup kepada para Nabi, dilahirkan dan dipilih bulan Rabiul Awal. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wafat juga pada bulan Rabiul Awal.
Maka ini adalah merupakan perancangan Allah menunjukkan bulan Rabiul Awal ini ada kelebihan-kelebihannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tentang kedatangannya itu di dalam kitab-kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil yang mempunyai tanda-tanda kelahiran Nabi itu, sehingga kan mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian, mereka menanti-nanti saat dan ketikanya lahir seorang Nabi, dan mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan mereka menunggu tempat yang dikatakan Nabi akan berhijrah, iaitu di bumi Madinah. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita melihat orang Yahudi ini kenapa mereka berada di bumi Madinah. Kerana mereka melihat dan membaca, menelaah di dalam kitab-kitab mereka bahawa Nabi yang akhir zaman nanti akan membuka sebuah kerajaan di bumi Madinah, akan berhijrah ke bumi Madinah. Lalu pada malam kelahiran Nabi, kisah ini disebutkan oleh Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, yang menceritakan kisah ini ialah seorang sahabat Nabi yang 7 tahun usianya lebih daripada Rasulullah, yang bernama Hassan ibn Thabit rahimahullah. Kata Hassan bin Thabit, dia kata ketika itu dia berada di bumi Madinah. Hassan berkata suatu malam, dia kata satu ketika dia mendengar ada seorang Yahudi yang berteriak, ya, mengatakan bahawa telah muncul bintang Ahmad. Bintang Ahmad ini ma'ruf di kalangan orang Yahudi lah. Bintang yang mereka tunggu, yang menunjukkan itulah bintang kelahiran Nabi. Lalu Hassan bin Thabit didengar orang Yahudi kata telah muncul bintang Ahmad daripada benteng. Orang Yahudi ni memang daripada dulu dia suka duduk di dalam benteng, dia buat kubu, ya. Maka itulah malam yang mana dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut juga dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, walaupun riwayat ini riwayat yang lemah, tetapi riwayat dalam bidang sirah tidak sama martabatnya riwayat di dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis ni tuan-tuan, perawi-perawinya jauh lebih dilihat dari sudut kethiqahannya dan kedabitannya. Ini dalam hadis ni untuk menentukan status sahih, hasan, dhaif. Sahih pula ada dua, sahih li dzatih, sahih li ghairih, hasan li dzatih, hasan li ghairih dan sebagainya. Maka tumpuan ulama melihat pada dua syarat yang paling utama, iaitu kedabitannya. Dhabit ni maknanya dia punya ingatan sangat kuat daripada zaman dia muda sampai dia akhir, sampai dia dah tua pun ingatan dia terhadap bidang hadis tu kuat. Yang kedua thiqah. Thiqah ni dipercayai, tidak pernah dia dikatakan berbohong dalam hidup dia. Waktu Al-Imam Al-Bukhari dia nak mengambil hadis, ya, begitu sekali susahnya dia nak menentukan kesahihan sebuah hadis dengan melihat pada siapa yang merawikan hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal merupakan seorang penulis hadis, mengumpulkan hadis Nabi. Suatu hari ada satu hadis yang dia tak pasti, maka dia pun berkata kepada anaknya dia nak pergi ke Syam. Dia duduk dekat Baghdad, Baghdad di Iraq, nak pergi ke Syam, Syria. Lalu kerana apa tuan-tuan? Kerana nak dapatkan satu hadis tu. Lalu Imam Ahmad Ibn Hanbal pun pergilah ke Syam daripada Baghdad. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, begitu sukarnya orang dulu ni nak dapat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita hari ni tuan-tuan, kitab hadis berlambak dekat atas rak, tak pernah buka. Sebab apa? Senang sangat nak dapat, jadi tak payah buka. Hatta dalam handphone tuan-tuan type je hadis Bukhari, bersusun hadis pun kita tak buka-buka. Ya, berbanding kita buka rancangan resipi masakan, nasi uduk, ayam geprek, macam-macam nama makanan sekarang ni. Jadi tuan-tuan, diriwayatkan dalam Ar-Rahiqul Makhtum disebut antara perkara dan peristiwa yang berlaku pada malam kelahiran Nabi ialah istana kerajaan Parsi, Maharaja Parsi ataupun istana Kisra. Ya, istana Kisra dia ada 12 tiang istana tu, tiang seri istana tu, ya, bergegar dan ada sebahagian tiangnya yang runtuh pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di istana ni itu diriwayatkan di bawah istananya ada satu sungai ataupun satu air ataupun macam apa, sungai macam tasik, ya, yang tidak pernah kering airnya. Pada malam kelahiran Nabi di istana Raja Parsi, air yang begitu sekali deras tiba-tiba kering airnya. Pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang ratusan bahkan ada kata ribuan tahun tidak pernah terpadam, senantiasa dinyalakan apinya, ditambah dengan bahan-bahan bakar supaya api itu tidak terpadam. Dan pada malam kelahiran Nabi, api yang disembah oleh orang-orang Majusi ini terpadam. Ini satu mubasyirat tuan-tuan, Dia bukan mukjizat, sebab mukjizat ni mesti syaratnya Nabi itu dah jadi Rasul, baru nama mukjizat. Kalau sebelum jadi Nabi dan Rasul, ada yang namakan mubasyirat, tanda-tanda berita gembira, sesuatu peristiwa yang berlaku. Seperti mana Nabi ketika dia ikut bapa saudaranya berdagang di Syam, ada awan yang melindungi cahaya ataupun kepanasan matahari itu bukan dinamakan mukjizat. Ya, kalau dalam kalangan ulama dipanggil sebagai istilah irhasat. Irhasat ni keajaiban ataupun perkara yang pelik yang berlaku kepada para nabi sebelum dia diutuskan menjadi rasul. Itu nama dia irhasat ataupun irhas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan lahir dalam keadaan makhtunan, tidak dikhatankan. Ada riwayat kata Nabi dikhatankan pada hari ke-7. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah ini lahir dalam keadaan berkhatan. Dan berkata ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatuna Aminah, dia kata, aku melihat, ada riwayat kata dia bermimpi melihat cahaya keluar daripada rahim pada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana cahaya itu menerangi kota-kota di Syam. Di Syam, cahaya yang menerangi kota-kota di Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir beberapa ketika, ada riwayat kata beberapa puluh hari sebelum kedatangan Nabi ini berlaku peristiwa yang dinamakan peristiwa tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahatul Ashram, seorang perdana menteri daripada Yaman, yang cuba nak menarik perhatian orang-orang di tanah Hijaz supaya mereka ini datang ke Yaman dengan dibinanya kanisah
Ya, kanisah ataupun gereja. Dan hari ini gereja itu dah jadi tempat orang buang sampah dah dekat dalam. Dia dah jadi macam satu telaga, orang buang sampah dekat situ. Lalu dihiaskan gerejanya itu dengan perhiasan yang cantik dan diiklankan ke seluruh penduduk di tanah Arab supaya mereka tinggalkan bumi Mekah, datang ke Yaman, mengerjakan haji di Yaman. Maka dengan takdir Allah, 1 tahun itu ramai orang-orang di semenanjung Arab ni pergilah ke Yaman kerana nak melihat gereja yang telah dibina oleh Abraha. Di antara yang pergi ke gereja sana tu tuan-tuan, adalah satu kabilah ataupun seorang lelaki daripada bangsa Arab ini. Dia pergi ke gereja dan dia lomorkan gereja itu dengan najis. Jadi bila Abraha dapat berita orang ni lomorkan gereja dengan najis, dia tahu pula orang ni pula datang daripada bumi Mekah. Lalu Abraha ni serta-merta naik kemarahannya, lalu mengumpulkan bala tenteranya nak menghancurkan bumi Mekah, nak menghancurkan Kaabah itu. Dibawanya tentera daripada Yaman pergi ke Mekah ratusan kilometer, tuan-tuan. Saya pun tak pasti berapa ratus, mungkin dekat-dekat 1000 kilometer. Jauh Yaman nak pergi ke Mekah ni, tuan, bukan dekat. Dan dibawa bersamanya 60,000 tentera, bukan 6,000, 60,000 hanya nak meruntuhkan satu bangunan Kaabah tu. Dan dibawa bersamanya binatang-binatang yang luar biasa kuatnya, iaitu gajah, yang jarang orang Arab kalau berperang menggunakan gajah. Di perjalanan sampai dekat sempadan antara Mina dan Mekah, Mina tempat kita lontar jamrah tu, maka disitulah dirampasnya unta-unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan lebih kurang 200 ekor unta Abdul Muttalib dirampas. Lalu datanglah Abdul Muttalib menghadap Abraha, meminta supaya Abraha memulangkan kembali unta yang dirampas. Lalu kata Abraha, "Tidakkah kamu tahu," ini lebih kurang maknanya, "aku datang, tahukah kamu kedatangan aku ke sini bukan untuk merampas kamu punya unta, tetapi aku datang ini untuk menyerang rumah yang disembah oleh datuk nenek moyang kamu. Jadi kamu datang ni minta unta ni, sebenarnya bukan itu tujuan aku datang," ni kata Abraha. Lalu jawab Abdul Muttalib yang lebih kurang maksudnya, katanya, "Sesungguhnya unta itu akulah pemiliknya, tetapi Baitullah itu ada Tuhan ataupun ada tuan yang akan menjaganya." Lebih kurang macam itulah. Lalu berkatalah Abraha kepada Abdul Muttalib, "Perintahkan seluruh penduduk-penduduk di bumi Mekah untuk menyelamatkan diri masing-masing, kerana aku tidak boleh menjamin sekiranya tentera aku ini ketika dalam perjalanan nak meruntuhkan Kaabah itu, mereka akan meruntuhkan rumah-rumah, kediaman-kediaman yang kalau ada manusia dalamnya, mungkin manusia yang ada dalam tu pun turut terkena." Tentera 60,000 ni, tuan-tuan. Lalu bertempiaranlah penduduk kota Mekah melarikan diri daripada kediaman mereka masing-masing. Tinggalkan rumah kediaman, mereka memanjat bukit-bukit yang ada di sekitar Kaabah itu. Antaranya Jabal Qubais, Jabal Qu'aiqu'an, yang hari ni dah tak ada, dah buat hotel jam besar tu kan. Dulu dekat keliling Mekah ni dulu, tuan-tuan, semua bukit. Semua bukit. Termasuklah Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sekarang dah tak nampak bukit dah, sebab dah dipasang tile. Dulu tu bukit tu, walaupun bukitnya tidak besar, seperti Bukit Qubais, Jabal Abi Qubais ataupun Jabal Qu'aiqu'an, tetapi kawasan Mekah ni dulu lembah, maksudnya keliling dia tu gunung ataupun bukit-bukit. Lalu masuklah Abraha di sempadan nak masuk ke kota Mekah itu, di sempadan nak masuk bumi Mekah itu, maka Allah datangkan
sekawan burung, tair ababil. Sebab tu Allah nukilkan di dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala alaihim tairan ababil. Allah utuskan kepada mereka satu jenis burung, tairan, satu burung. Allah tidak gunakan tuyur. Tairun ni satu burung. Kalau banyak burung, tuyur. Tetapi Allah gunakan tairan, satu jenis burung saja. Ababil. Ababil tu bukan nama burung. Burung ababil yang datang secara sekawan, secara berpasuk-pasukan. Dan itu pun sifat burung, tuan-tuan, kan. Setiap pagi kita tengok burung merpati, dia tak jalan seorang-seorang. Dia tak terbang seorang-seorang. Dia mesti terbang dalam kumpulan dia. Dan burung yang Allah perintahkan tu bukan burung yang pelbagai jenis. Bukan ada burung bangau, burung merpati, burung pipit, burung tiung, burung helang. Dia tak. Satu jenis burung aja. Jadi tuan-tuan, yang burung ini datang akhirnya melontarkan daripada paruh, daripada dua kukunya, batu-batu daripada api neraka yang akhirnya terkorbanlah semua tentera itu. Dan Abrahah sendiri terbelah perutnya, terkeluar isi perutnya. Maka berakhirlah zaman kegemilangan kerajaan Yaman ataupun kerajaan Habsyah di Yaman. Maka di saat itulah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kelahiran Nabi, nama Muhammad ini bukanlah nama yang dikenali oleh bangsa Arab. Orang Arab tak namakan nama mereka dengan nama Muhammad ataupun Ahmad. Jadi riwayat menceritakan bahawa sebelum kelahiran Nabi, Abdul Muttalib ini dia pergi berdagang dengan dua orang sahabat. Lalu sampai dekat tengah-tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang padri. Padri itu cerita, dia kata ini adalah zaman akan lahirnya Nabi akhir zaman, yang mana namanya itu adalah namanya Muhammad ataupun Ahmad. Dalam kitab-kitab Taurat disebut Ahmad, ataupun kitab-kitab Injil disebut Ahmad. Lalu ketiga-tiga ini bila dengar kata padri itu, maka bila mereka ini balik ke kota Mekah, masing-masing dikurniakan anak ataupun cucu, maka masing-masing menamakan anak dan cucu mereka dengan nama Muhammad. Termasuklah datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib ini dinamakan nama Nabi ini dengan nama Muhammad. Lalu dibawanya Nabi, bila nama dapat berita Nabi lahir, yang paling gembira bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Dia ada seorang pembantu ataupun dipanggil sebagai khadimah, ya, kita panggil dulu apa maknanya, pembantu perempuan lah, macam orang gaji lah, macam tu lah, umpamanya gitulah, yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Orang kita dulu sebut Thuwaibah Islamiyah, sebenarnya Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah, daripada Bani Aslam. Lalu Thuwaibah ini antara orang pertama yang mendengar berita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun sampaikan kepada seluruh keluarga, termasuk tuannya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ni punya gembira dapat anak buah ni. Lalu dia kata, hari ini aku bebaskan kamu, wahai Thuwaibah Al-Aslamiyah. Lalu Thuwaibah Al-Aslamiyah ini menjadi ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah binti Abi Dhu'aib, ya, daripada perkampungan Bani Sa'ad. Dan hari ini perkampungan Bani Sa'ad itu tak ada orang tinggal lah, tinggal batu batan. Siapa-siapa pergi umrah ada peluang pergilah tengok perkampungan Bani Sa'ad, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membesar, ya, di bawah jagaan Halimah As-Sa'diyah. Nabi lahir
Kemudian dibawa Abdul Muttalib, dengar berita Nabi lain, Abdul Muttalib pergi dekat rumah Nabi. Ambil Nabi bawa ke Kaabah. Bawa masuk Nabi di dalam Kaabah. Lalu berkatalah bangsa Arab ucapan tahniah kepada Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib sendiri mengatakan, samaituha bi ismi Muhammadin, aku namakan budak ini dengan nama Muhammad. Ada riwayat kata Muhammad ini maknanya yang dipuji. Perkataan Muhammad maknanya yang dipuji. Ada riwayat kata Abdul Muttalib kata, mudah-mudahan cucuku ini menjadi manusia yang bukan sahaja dipuji di langit tetapi dipuji juga di bumi. Itu nama Muhammad, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, besok kita ni dapat anak, dalam 5 orang anak ni, kalau boleh biar ada seorang namanya Muhammad. Biar ada seorang nama Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya kehidupan sama macam kehidupan kanak-kanak yang lain. Ada waktu Nabi sihat, ada waktu Nabi sakit. Ketika Nabi menziarahi ayahandanya, makam kubur ayahandanya yang dibawa oleh ibunya, pada saat ibunya meninggal dunia, saat tengah tergering, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada ketika itu juga dalam keadaan yang sakit, demam panas yang teramat sangat. Di saat hari kematian ibunya Sayyidatina Aminah. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan Nabi ini kehidupan sebagai seorang anak yang tidak ada ayah dan juga tidak ada ibu, membesar dengan datuknya. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menjadi rasul, pada ketika itu bermula perjuangan Rasulullah. Kehidupan Nabi sebelum daripada itu kehidupan biasa-biasa. Tetapi Nabi dikenali sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dulu-dulu pun mereka juga memiliki akhlak dan sifat yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nabi yang berdusta. Tak ada nabi yang khianat. Semua nabi orangnya siddiqah. Semua nabi amanah. Semua nabi bijak. Dan semua nabi dan rasul yang menjadi rasul ada sifat menyampaikan kerja dakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua. Mana-mana nabi dan rasul ada benda tu pada diri mereka sebelum mereka diutuskan menjadi nabi dan rasul. Jadi punya amanahnya nabi ni, zaman dulu penduduk Mekah ni dia tidak ada bank. Tapi dia ada banyak beli barang kemas. Tak percaya tanya ibu-ibu. Kejap pergi kedai emas Wahcan, kejap pergi kedai emas Habib Jewel, macam-macam kedai emas dia dah tahu lah. Kalau dekat Bukit Pasir tu semua orang tahu, terkenal tu, ibu-ibu mesti tahu. Jadi barang-barang kemas ataupun harta-harta penduduk Mekah ni tempat untuk mereka simpan di mana tuan-tuan? Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punyalah orang Mekah percaya kepada Rasulullah. Dan 2 anak Nabi iaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum mengahwini anak kepada, kalau tak silap saya nak anak kepada Abu Lahab. Anak lelaki Abu Lahab, 2 orang anak lelaki Abu Lahab. Sama ada Abu Lahab ataupun Abu Jahal. Nanti saya balik confirm kembali. Tapi rasa saya macam Abu Lahab. Tapi bila Nabi SAW menjadi Rasul, disuruhnya kedua orang anak lelakinya itu untuk menceraikan anak Nabi yang bernama Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Pada ketika yang sama, Uthman ibni Affan ini, dia ni tidak ada isteri. Dikatakan beliau ini duda. Dia pun dengan isterinya
berpisah dengan isteri, maka dia ni tidak ada isteri, maka Nabi menawarkan Uthman ini untuk menjadi isteri kepada menjadi suami kepada anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi bermula selepas Nabi menerima wahyu. Nabi dihina, Nabi dipulaukan, Nabi cerca, bahkan diletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sedang solat, diletakkan najis-najis perut unta ni tuan. Kan kalau kita buat korban kan bahagian yang paling jijik tu bahagian perut lah. Yang busuk tu bahagian perut. Najis-najis daripada perut unta tu diletakkan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali marahnya keluarga dan kerabat Nabi ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi hairan tu, yang begitu marah sangat dengan Nabi ni kadang-kadang bukan orang lain, bapa saudara Nabi tu, Abu Lahab tu. Sehingga kan Abu Lahab bila satu kali Nabi naik dekat Jabal Qubais, Nabi cerita, Nabi panggil penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, adakah kamu akan percaya kalau aku katakan bahawa ada tentera yang berada di balik bukit ni sedang berkumpul, bersiap sedia nak menyerang kamu. Kamu percaya ke tidak wahai penduduk Mekah? Lalu kata penduduk Mekah, kami percaya. Kerana kami tidak pernah melihat dan berpengalaman kamu ini orang yang pernah berdusta. Percaya penduduk Mekah dengan Nabi SAW. Lalu Nabi kata, sesungguhnya aku ingin memperingatkan kamu daripada azab Allah yang maha pedih. Bila Nabi sebut saja, maka yang paling kuat menentang pada ketika itu namanya Abu Lahab. Sehingga Kak Abu Lahab dia punya marahnya dekat Nabi, dia kata tabban laka, binasalah kamu, alihadza jama'atana, adakah kamu kumpulkan kami pada hari ini hanya untuk kamu kata perkataan tersebut, kata Abu Lahab. Lalu dalam riwayat kata Abu Lahab ni tampar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, wa tab, dan binasalah kedua-dua tangan tersebut. Jadi maknanya ada riwayat kata dia memang menggunakan tangannya untuk menampar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerima amanah yang sangat berat. Bukan macam orang menerima jawatan jadi presiden ke, jadi Perdana Menteri, bukan macam tu. Menerima jawatan sebagai seorang nabi dan rasul adalah merupakan satu amanah yang sangat berat. Kerana mana-mana nabi dan rasul, kalau mereka menjadi nabi dan rasul, yang akan menentang mereka bukan orang lain. Pertama yang akan menentang mereka ialah kaum kerabat tu. Tengok Nabi Nuh AS. Siapa yang tak beriman dengan Nabi Nuh? Anaknya tak beriman. Jadi itu memang lumrah para nabi dan rasul ni begitu. Dan Nabi SAW bila dilantik menjadi nabi dan rasul, segala urusan kehidupan baginda SAW semuanya berdasarkan arahan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh, Nabi tak boleh pandai-pandai. Kita tahu Nabi SAW kahwin, isterinya Nabi ada 11 isteri. Nabi kahwin tu bukan kerana Nabi tengok berkenanlah dekat hajah ni. Pergi ke masjid tengok berkenanlah. Tolong Abu Bakar tolong pergi tanya Pak Mentua tu. Dia cerita Piramli lah, kan? Tengok cerita Piramli kan tuan. Dia datang asalnya nak minta rumah sewa. Lepas tu dia punya pembantu kata, kami ni Pak Ali datang nak minta rumah sewa. Piramli kata,
Siapa kata saya datang nak minta rumah sewa? Saya datang nak membetulkan rumah sewa, kata Firamli kan. Jadi tuan-tuan tahu cerita. Jadi Nabi SAW berkahwin semuanya perintah Allah. Saya bagi satu contoh. Antara isteri Nabi ialah Zainab binti Jahshin. Siapa Zainab binti Jahshin ni? Zainab binti Jahshin ini seorang wanita bangsawan. Ada pengaruh, maknanya orang yang VVIP lah. Ya? Jadi Zainab binti Jahshin ini asalnya berkahwin dengan anak angkat Nabi yang namanya Zaid bin Harithah. Itu asalnya Zainab binti Jahshin. Jadi perkahwinan Zaid dengan Zainab ini, oleh kerana perkahwinan itu agaknya tidak serasi, tidak sekufu dan sebagainya, maka Zaid bin Harithah ini menceraikan Zainab binti Jahshin. Bila Zainab binti Jahshin diceraikan oleh Zaid, maka Allah perintahkan Rasulullah untuk mengahwini Zainab binti Jahshin. Ibu-ibu semua tanya, kenapa pula? Pasal apa kena kahwin pula? Jawapannya ialah kerana Allah nak memberikan satu hukum syariat bahawa seorang ayah angkat dia boleh mengahwini bekas isteri anak angkatnya. Maka Nabi lah yang menjadi model untuk menunjukkan syariat seorang ayah angkat boleh kahwin dengan isteri anak angkat. Jadi perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Jahshin ini bukan Nabi suka-suka nak kahwin. Allah perintahkan. Sama juga kisah Ummu Salamah. Dahsyat Dahsyat. Okey, kita bagi azan. Tapi malam ni ada kuliah. Ada bahasa Arab kan? Ada awal lagi. Kelas bahasa Arab start berapa je? 9. Tambah 5 minit, 5, 6 minit boleh? Boleh tuan-tuan, boleh? Kalau tuan-tuan rasa suruh berhenti, saya berhenti terus. Wassalamualaikum, dia terus habis. 5 minit boleh insyaAllah. 5, 6 minit insyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad la haula wala quwwata illa
Lalu bila Nabi SAW ini menerima wahyu, Nabi nak menyampaikan wahyu, Nabi memerlukan sahabat-sahabat yang boleh membantu kerja dakwah Nabi. Jadi insan pertama yang menerima dakwah Nabi ini sebenarnya ialah isteri Nabi SAW sendiri, Sayyidatina Khadijah. Kemudian sahabat Nabi yang terdekat dengan Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga Sayyidina Osman dikatakan dalam riwayat dia antara sahabat Nabi yang terawal. Dia adalah orang keempat yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Osman ni tuan-tuan, dia ni keluarga orang kaya, memang keluarga hartawan. Rumah Sayyidina Osman dulu, dia ni duduk dekat Taif. Kita tahulah orang Taif dulu-dulu. Kalau jangan cerita zaman dulu, zaman sekarang. Kalau rumah kat Cameron Highland, kita kata orang tu orang kaya lah. Jarang orang duduk kat Cameron Highland orang susah, mesti orang kaya punya tuan. Sama juga tuan-tuan ni duduk kat Tanjung Emas. Tanjung Emas tuan-tuan. Kawasan emas banyak. Kaya tuan-tuan. Jadi Nabi ni memerlukan sahabat yang membantu gerak kerja dakwah Nabi. Yang banyak membantu kerja Nabi ni siapa? Isteri Nabi. Isteri Nabi ni dengan hartanya, siapa orang-orang yang teraniaya, yang ditindas, nak bebaskan kena pakai duit. Hari ni kalau orang kena masuk penjara, nak bebaskan daripada penjara kan kena bayar dia punya wang pembebasan lah. Nama istilah wang tu saya tak ingat. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun dia ada harta, tapi semua harta ni diperjuangkan untuk Islam. Sebab tu tuan-tuan, kesemua yang menjadi orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang mudah kita sebut khulafa ar-rasyidin, 4 orang khalifah Rasulullah yang menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah itu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, musuhnya itu akan cuba untuk menggagalkan dakwah dengan pelbagai cara. Sebab itu kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Khaybar, Nabi dijamu oleh seorang wanita Yahudi. Diletakkan racun di dalam makanan Nabi. Bersama sahabat Nabi makan, dan Nabi dalam riwayat kata Nabi dah masukkan daging tu dalam mulut Nabi, tapi Nabi keluarkan balik sebab Jibril mewahyukan kepada Nabi, Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahawa dalam makanan itu ada racun. Jadi di akhir hayat Rasulullah dalam kitab Rahikul Maktum menyebut, Nabi sebut seolah-olah racun yang Nabi termasuk mulut dalam peperangan Khaybar itu seolah-olah memutuskan urat saraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, antara punca kewafatan Rasulullah ni racun yang diletakkan di makanan Rasulullah. Begitu juga sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Dalam riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni dia dijamu bersama dengan sahabatnya namanya Ibnu Kaldah. Satu makanan khazizah, yang makanan itu diletakkan racun. Lalu kata Ibnu Kaldah, dia kata kepada Sayyidina Abu Bakar, dia kata sesungguhnya dalam makanan ini ada racun, wahai Khalifatul Rasulullah. Dan kata Ibnu Kaldah, wahai Khalifatul Rasulullah, kita akan mati pada hari yang sama. Dan benar dalam sirah, Ibnu Kaldah dan juga Sayyidina Abu Bakar mati pada hari yang sama kerana racun. Sayyidina Umar Al-Khattab mati ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, seorang hamba kepada seorang penduduk di kota Madinah yang beragama Majusi. Mati ditikam beberapa kali, sehingga kan ketika mana diberikan air kepada Sayyidina Umar, keluar daripada perutnya darah akibat minuman kepada Sayyidina Umar Al-Khattab.
Pun begitu, tetap Sayyidina Umar bangkit nak menunaikan solat berjemaah. Lepas tu bila Imam Ahmad Ibn Hanbal masuk dalam penjara, tuan-tuan, lalu bila dia duduk dalam penjara, antara hukuman yang khalifah bagi, sepatutnya dia ni hukum mati. Imam Ahmad Ibn Hanbal asalnya dia ni nak dihukum mati. Jadi zaman dulu kalau khalifah hukum mati ni pancung lah, tuan. Tetapi terselamat daripada hukuman, maka dia di rotan. Kesan daripada rotan tu menyebabkan kulit Sayyidina Imam Ahmad Ibn Hanbal ini luka dan mengeluarkan darah. Dalam keadaan begitu pun Imam Ahmad Ibn Hanbal tetap solat. Sehingga orang tanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, bagaimana kamu solat sedangkan pakaian kamu mengalir darah? Lalu jawab Imam Ahmad Ibn Hanbal, bukankah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia ditikam, darah mengalir daripada perutnya, tetapi dia tetap menunaikan solat. Sayyidina Uthman Ibn Affan, menantu Rasulullah, meninggal dunia juga dibunuh di rumahnya. Ketika itu usianya lebih kurang 80 tahun lebih. Ketika mana dia dibunuh, dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Saat itu dia dibunuh. Isteri dia yang berada di sisi Sayyidina Uthman ketika dia nak dibunuh, tahan dengan tangannya supaya orang yang nak bunuh Sayyidina Uthman ni jangan bunuh suami dia. Maka kesannya jari kepada isteri kepada Sayyidina Uthman putus kerana nak mempertahankan suami. Ibu-ibu ada berani tak pertahankan suami? Berani? Ada? Kalau berani memang layak menjadi isteri seperti isteri Sayyidina Uthman, syahid. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Talib yang akhirnya beliau juga dibunuh. Ya, dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, perjuangan Islam ni, ibu-ibu, ayah-ayah, untuk sampai pada kita hari ini, dia bukan satu perjuangan yang mudah sebenarnya. Banyak darah yang telah terkorban, yang menjadi saksi kesyahidan orang-orang yang nak bawa agama. Lepas tu sebagai penutup, tuan-tuan, ketika mana tahun 1511, saat Melaka ditawan 1511, sebenarnya tentera Portugis tu dia nak serang kota Mekah. Dia nak serang kota Mekah. Tapi dengan takdirnya ada dua orang daripada orang Portugis ni, dia ni menjadi mata-mata, menyelinap masuk dekat Melaka, ditangkap oleh Sultan Melaka, tak silap Sultan Mansur Shah pada ketika itu. Jadi orang Portugis ni yang asalnya nak serang Mekah, patah balik, pusing dia punya kapal, datang ke Melaka, serang kota Melaka. Maka akhirnya Melaka jatuh pada tahun 1511. Dan subhanallah, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah kena rasa bangga duduk di bumi Malaysia. Kenapa? Kerana Malaysia ini dijajah lebih 600 tahun. 600 tahun kita duduk di bawah pemerintahan mula-mula Portugis, kemudian pindah pada Belanda, kemudian pindah pada British, kemudian sempat sekejap Jepun singgah sekejap, kemudian British ambil balik sekejap. Semua tu tempoh masa 600 tahun. Tapi hari ini, tuan-tuan, Malaysia agama rasmi masih agama Islam. Masjid masih banyak, orang yang boleh baca Quran masih ramai. Kita pun kata biasa tu. Banyak negara macam tu. Jangan ibu-ibu. Kerajaan Osmaniyah Turki tu, kerajaan tu bertahan selama, kerajaan Islam Turki Osmaniyah tu, Khalifah Turki Osmaniyah tu berapa ratus tahun, tuan? Hampir ataupun lebih kurang 600 tahun. 600 tahun kerajaan Islam. Tiba-tiba tahun 1924, tak silap saya 1924 ataupun 1923, jatuh kerajaan Turki Osmaniyah dipimpin oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk. Tuan-tuan tengok hari ini Turki, agama rasmi Turki bukan agama Islam. Orang Turki, tuan-tuan tengoklah filem-filem Turki, macam mana pakaian mereka, macam mana rambut mereka. Ramai lagi orang Malaysia yang pakai tudung berbanding dengan Turki.
Itu baru berapa puluh tahun tu. Mustafa Kamal Atatürk memerintah berapa puluh tahun aja, dah meninggal dah pun. Tapi kalaulah Allah tak takdirkan bumi Malaysia ni Allah jaga, kerana mungkinlah berkat pengorbanan tok nenek moyang dulu, ketika mana dia nak pertahankan bumi Melaka, ya, pada saat itu Allah menyelamatkan bumi Mekah, maka Melaka ni tempat dijadikan sebagai penampan, maka Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang boleh menjaga agama di bumi kita ni, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah penutup kita pada malam ini. Mudah-mudahan adalah kebaikan untuk diri kita. Jadi Ji, kita memang tak sempat buka kitab je. Saya memang buka kitab ni tapi cerita lain. Pandang kitab tapi ceritanya lain, ya? Ini luar biasa. Tuan Haji tadi masa nak mengajar, Haji kata, Ustaz, ni bulan Maulid ni cerita sikit pasal Maulid. Jadi kita pun apa yang kita boleh kongsikan insya-Allah, ya tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kami kefahaman dalam agama. Wa 'allimna ta'wil, kau ajarkanlah buat kami ta'wilan. Wahdina ila siratikal mustaqim, kau tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Haji. Ini cucu je. Allahu akbar.